tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam program kita pada malam ni kita akan membicarakan satu tajuk. Ingat orang suka ke tu? Kan satu tajuk tentang sikap ataupun tentang perangai setengah-setengah daripada kita yang berperangai dengan satu-satu perangai dan dia tak perasan ni orang tak suka dengan perangai dia tu. Orang nyampah dengan perangai dia tu. Dalam bahasa kita, ingat orang suka tu. Ini bahasa dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat mempunyai perangai yang bagus, ada perangai yang bagus yang kita sebut sebagai husnul khuluq, ya, ataupun khulqun hasan. Satu perangai yang baik, satu watak yang baik, satu sifat yang baik, satu akhlak yang bagus, ya. Mudah-mudahan kita dapat merubah diri kita menjadi orang yang disukai, ya, yang digemari oleh orang lain. Baik, saya bawakan kepada tuan-tuan tentang beberapa perangai dan juga tuan-tuan boleh masukkan dalam komen tuan-tuan atau di dalam WhatsApp number yang telah kita sertakan kepada tuan-tuan. Perangai-perangai yang tuan-tuan rasa tak sesuai, yang tak elok untuk dibuat, yang tuan-tuan selalu duk jumpa dalam masyarakat, kadang dengan adik-beradik sendiri, dengan saudara mara kita IPA 2 ataupun kawan-kawan kita sepejabat, kawan-kawan kita di sekolah. Jadi tuan-tuan boleh masukkan perangai-perangai yang tak suka, yang tuan-tuan tak suka tu, tuan-tuan masukkan dalam ruangan komen kita, ataupun tuan-tuan boleh masukkan dalam WhatsApp yang telah saya berikan nombor dia. Yang pertamanya yang saya nak sentuh pada malam ini ialah tentang bergurau tak kena tempat. Satu perangai yang orang menyampah dengan kita ialah kalau kita ni bergurau, dalam bahasa kampung kita sebut melawak, duk kelolo. Dalam bahasa kita ni ialah bergurau tak kena gaya. Dia tengah sakit gigi, kita pergi bergurau dengan dia. Kenapa ni? Aku sakit gigi lah, mai aku tampar, sihatlah kamu. Nampak tu? Kita perasan orang suka dengan kita, tapi bahasa kita tu tak kena. Bergurau tak kena tempat. Kawan dah sedih sebab sakit, kita pergi ziarah dia di hospital, di rumah dia. Aku ingat kamu dah tak ada, malam ni boleh makan lah kenuri biskut Mary. Ini bahasa yang tak elok. Kita bercakap walaupun kita bergurau, aku tengok penyakit macam kamu ni Din, 2 kali Jumaat jalan Din. Ini bergurau yang tak kena tempat. Ya, kadang-kadang kita ni jumpa orang yang kahwin dah 5 tahun tak ada anak. Kita kata dekat dia, Mat, bila kau nak dapat anak? Okey, asyik orang sana menganak, orang sini beranak, orang sana mengandung, isteri kau tak mengandung pun. Ini cakap-cakap yang tak menyeronokkan orang. Ataupun kita jumpa dengan satu orang bujang, umur mungkin dah 40-an tapi belum kahwin lagi. Apa masalah kamu ni Din? Duk buruk dalam kain lah. Nampak ni? Buruk dalam kain. Dia jumpanya anak dara yang belum kahwin, buruk dalam kain. Ini perkataan bergurau, tapi bergurau itu menjadikan orang menyampah. Boleh tak tuan-tuan, kita ni nak bergurau boleh, tapi pada benda yang betul. Nak bergurau boleh, tapi pada perkataan yang tak menyinggung perasaan orang. Sebab tu kalau nak selamat, nak orang suka dengan kita, lebih baik kita menggunakan pendekatan tak payah bergurau, ataupun bergurau pada tempat dia. Ini kadang-kadang nak bergurau tak tentu hala. Jumpa dengan orang yang latah, kita cuek dia bagi latah. Kadang-kadang bila kita bagi dia latah sampai dia penat. Dan dia melatah tu pula depan anak-anak dia. Anak dia tak suka bapak dia diperlakukan sebegitu, mak dia diperlakukan sebegitu, dia tak suka. Ataupun kita bergurau dengan isteri orang, dia tak suka. Bergurau dengan suami orang di hadapan isteri orang lain. Contohnya kita nak minta tolong suami dia, kita pergi cakap dekat isteri dia, Kak Leha, nak pinjam kejap ya suami Kak Leha. Pinjam kejap, tak tidur malam Kak Leha tu. Sebab duk fikir perkataan nak pinjam kejap suami Kak Leha. Dan Kak Leha pun tahu suami dia bukan kuat iman pun, sebut pinjam-pinjam pula, leboh nanti gang suami dia.
Jadi saya minta pada saya dan minta pada tuan-tuan yang sedang mengikuti FB Live kita pada malam ni, cubalah kita jangan menjadi seorang yang bergurau, yang nak jadi pak lawak. Sebab kebiasaannya orang yang jadi pak lawak dalam satu-satu majlis, yang suka bergurau di pejabat dia atau di mana-mana sahaja, kebanyakan dia orang macam ni adalah orang yang tidak akan dihormati, orang yang tidak akan didengar percakapan dia, dan orang yang hanya dijadikan sebagai senda gurau. Kalau dia sedih pun orang takkan sedih pada dia. Sebab apa? Dia adalah pak lawak. Sebab itu abang-abang tolong bina kredibiliti diri kita. Tolong bina satu sifat kita. Jangan menjadikan diri kita ini orang tak hormat. Dan salah satu sebab orang tak hormat kita ialah sebab kita suka bergurau dengan orang. Bergurau pada tempat yang tak payah nak diguraukan. Bergurau pada tempat yang salah. Jadi jangan kita buat lawak pada orang, kita rasa orang suka. Orang lain ketawa berdekah-dekah, rupa-rupanya orang suka. Tak, orang tak suka bang. Kadang-kadang apa yang kita gurau, apa yang kita lawak tu, orang cakap dalam hati dia orang. Ingat orang suka tu, melawak tak kena gaya. Nampak? Itu satu sikap. Yang kedua yang saya nak bawa pada tuan-tuan tentang sikap setengah daripada kita. Yang kedua ialah sikap suka merajuk. Ni anak-anak, adik-adik semua ni yang duk merajuk. Asyik merajuk empah pintu, asyik empah pintu merajuk. Kadang mak tegur sikit merajuk, ayah tegur sikit merajuk. Berjam-jam merajuk. Berhari merajuk. Bapak tegur merajuk, mak tegur merajuk. Masuk dalam bilik, dihempahnya pintu. Jatuh jam dinding tu. Bergegar rumah tu. Kadang-kadang kita perasan bahawa dengan merajuk ni kita nak tunjuk, kita ni baran. Dengan sebab kita merajuk ni kita nak tunjuk pada orang lain bahawa aku ni tak suka. Tengah makan nasi boleh hempah nasi tu, terus pergi merajuk, ajak makan dah tak nak, ajak apa pun dah tak nak. Come on lah tuan-tuan. Tak payahlah kita buat satu sifat merajuk. Buruk benar kalau tua-tua pula merajuk. Ya, kadang-kadang kita duk merajuk pada benda yang tak sepatutnya kita nak merajuk. Benda sikit-sikit menjadikan kita ni asyik merajuk. Orang pun nak menyampah dengan kita. Tapi abang-abang, kadang-kadang isteri dia merajuk. Pasal apa dia merajuk? Kena faham juga tu. Kadang isteri merajuk bukan sebab apa? Sebab dia minta suami pujuk. Ada pula jenis suami tak reti pujuk, ada juga jenis suami tak pandai pujuk, ada juga. Jadi abang-abang kalau isteri tu duk merajuk, pujuklah, pergi pujuk. Cuik pinggang sikit ke, pergi kedai ke, belilah gelang emas pergi sini beli, hilang merajuk dia. Kadang-kadang dia merajuk tu sebab dia nak tunjukkan satu sifat dia yang penat, satu sifat dia yang letih, satu sifat dia yang tidak dikehendaki. Tetapi kalau tuan-tuan amalkan satu sikap merajuk, kadang-kadang merajuk tu merugikan kita balik. Orang lain makan sedap-sedap, dengan sebab kita merajuk kita tak makan. Orang lain dapat pergi tempat merata-rata, kita merajuk, kita tu tak ikut rombongan, melancong rombongan semua. Orang lain pergi melawat seronok-seronok, kita merajuk, akhirnya kita tak dapat apa. Orang lain pergi seronok melancong, kita duduk di rumah, tengoklah TV tu. Sebab apa? Sebab merajuk. Orang lain dapat benda, kita tak dapat. Sebab apa? Merajuk, nama tak naik, merajuk. Tak payahlah merajuk. Ya, kita ada sifat gentleman kita ada sifat matang kita. Ada benda yang boleh kita suarakan, benda ni tak betul, suarakan. Tak payah nak tarik muka, tak payah nak boykot, tak payah nak merajuk, tak payah kita ni duduk seorang-seorang. Kalau kita merajuk pun orang lain tetap hidup macam biasa. Kalau kita tunjuk yang kita merajuk pun orang lain tetap makan macam biasa. Kita yang dalam bilik jadi lapar, kita yang duk bengkak mata sebab menangis, kita yang jadi tak seronok dalam hidup sebab merajuk, orang pun tak nak kawan dengan kita. Baik kita jadi happy go lucky balik, bercampur dengan orang balik, kalau rasa tak betul apa yang mereka buat, suarakan, perbaiki balik apa hak kita dan sebagainya. Dan tak payahlah merajuk-merajuk kerap sangat, nanti orang sebut merajuk lekas tua kan. Baik, jadi kita tengok banyak komen-komen yang sekarang masuk bertalu-talu dengan kita sekarang ni.
Muhammad Ehsan, Muhammad Afifi, Ustaz Hamidun bersama dengan kita. Begitu juga Muhammad Aidin, Nur Azilawati, Azmin, Hanif Hasan, Tengku Teh, Zalina Kamsah, Nabilah Nabawi, Anugerah Band Boy dan sebagainya, Rosnah Abu Bakar, Rina Hani juga bersama dengan kita pada malam ini. Hana Sri dari Skudai, Clear Rogayah, Gayah is watching daripada Johor. Alhamdulillah. Murtini Kasmin juga bersama kita. Nur Hayati Saleh is watching sekarang ini juga daripada Zainab Mak Junid juga bersama kita. Muhammad Junaidi daripada Ampang clear. Muhammad Rafiuddin Abdul Rahman daripada Kampar juga clear. Ustaz Haji Farhan Kulaan Nireng dapat hantar kureheng dari Bagang Sarai ni juga sedang bersama dengan kita sekarang. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jika yang mana nak suarakan, nak menyatakan tentang pendapat tentang perangai yang kita tak suka, perangai orang lain yang tak suka dengan kita, tuan-tuan boleh masukkan di dalam komen kita ini. Termasuk sekarang bersama dengan kita Ramlah Ibrahim Omar daripada Singapura, ya, sahabat kita daripada Singapura, insya-Allah, ya, turut bersama dengan kita. Ustaz macam American Hero, Sideburn yang mahal tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbalik kepada tajuk kita tentang ingat orang suka itu. Satu lagi yang saya nak sentuh pada malam ni, nama dia apa? Nama dia ialah mengada-ngada. Ni dia. Satu perangai orang kadang-kadang mengada-ngada lah tuan-tuan, ya Allah. Aduh, kita nak letih melayan dia. Itu tak kena, ini tak kena, siap tangan macam tu lagi, ini tak kena, ini tak kena, tak kena, tak kena. Mengada-ngada betul. Orang tak nak yang ini. Nampak tu. Kadang-kadang anak buat pergi kedai tom yam tu, letak ni, orang tak nak ni. Nampak tu. Dah orang order tu makan sajalah, mengada-ngada pula, banyak kerenah pula. Ini nama dia mengada-ngada. Dia faham dengan mengada-ngada tu, dia tu perlu diraih, dia perlu disanjung, dia perlu diikut kehendak dia. Kehendak dia tu perlu dituruti. Kehendak dia ni sangat istimewa. Dia perasan yang dia tu adalah satu orang yang istimewa. Maka dia pun jadi orang yang mengada-ngada. Tak habis-habis dengan mengada-ngada ni. Sebab itu kita sebagai mak bapak, kadang-kadang daripada kecil lagi kita dah didik anak kita tu mengada-ngada. Kita tak mendidik anak kita dengan satu sifat yang dipanggil sebagai sifat qanaah, ya, yang memadai dengan apa yang ada. Kita ikut kehendak tu. Daripada kecil budak tu dah boleh hentak kaki dah. Dah boleh hentak kaki dah. Kalau anda gembira tepuk tangan, tak. Kalau anda gembira hentak kaki daripada kecil dah diajar dah. Sebab tu kita tengok ada budak-budak yang bila dia nak patung Doraemon ke, dia nak permainan ke, bawa pergi ke shopping mall, dia buat kaki kerah kaki tu, menjerit dalam supermarket tu. Selagi mak dia tak beli, menjerit. Dia buat kerah kaki tu. Bila mak dia heret dia, kaki dia tegak berjalan macam tu. Daripada kecil kita dah ajar satu sikap yang mengada-ngada. Jadi cubalah kita tanamkan satu sikap pada diri anak-anak kita ataupun pada diri kita. Tak payahlah mengada-ngada sangat. Mengada-ngada ni orang cakap menyampah. Ingat orang suka tu sikap mengada-ngada tu. Ini sebab tu kita nak jadi orang yang baik perangai dia. Ya, kita nak tiru sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri Rasulullah itu, untuk kita ni semua ni ada contoh teladan yang baik. Jadi mari kita buat satu hidup yang sederhana, satu hidup yang memadai dengan apa yang kita ada. Jadikan satu budaya kita adalah budaya yang tak kisah sangat, biasa saja. Janganlah dalam diri kita tu nak yang ni, nak perfect sana, nak perfect sini, ya, sampai menyusahkan orang balik. Orang anggap kita sebagai satu sikap yang dipanggil sebagai sikap mengada-ngada.